maka kita memilih untuk mendiamkan isu sekeping surat yang bercanggah dengan keputusan parti. Kerana ambil atas dasar mengelak mudarat yang lebih besar, kita simpan dulu mudarat yang lebih kecil. Kalau tengok pada angka, kalau tengok pada fakta, kita adalah sebuah kajian yang cukup berjaya. Tetapi jangan ambil kesempatan daripada kesempitan. Kerajaan tengah sempit, dihimpit oleh pandemik. Soal pandemik ini kita tak tahu berapa banyak nak datang, bila nak datang. The best among the Malay politician, Muslim politician are all in the government. Ya. Yep. Yang ada di luar-luar tu dah boleh dikatakan pinggiran-pinggiran. Kalau gagal itu siapa? Kalau gagal itu siapa? Yang mengendalikan COVID di peringkat pusat sebagian besar menteri-menteri UMNO. Ya, yang menjaga urusan vaccination, menteri UMNO, yang menjaga keselamatan negara daripada menteri UMNO, yang menjaga portfolio kesihatan menteri UMNO. Jadi kalau kita duk hayun soal kerajaan gagal tu, siapa yang gagal? Ludah ke langit, jatuh ke muka kita. Sedangkan realitinya kita tidak gagal. Kita momokkan dengan perkataan gagal kerana kita nak bermain politik. Itu satu perkara yang pada saya tidak sihat. Saya nak sebutkan. Dalam menguruskan COVID, yang ada di situ tu semua kerajaan. Jawatan kuasa tertinggi pengurusan COVID itu, MKN khas COVID, dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan anggotanya Menteri Besar Parti daripada Bersatu ada, Menteri Besar PAS ada, Menteri Besar UMNO ada, Menteri Besar PKR ada, Ketua Menteri DAP ada, dan semuanya ada. Ini bukan soal Kerajaan Perikatan Nasional yang menguruskan COVID. COVID diuruskan oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang datangnya daripada semua parti. Mengapa kita katakan ini ada kegagalan kerajaan Jasa Perikatan Nasional? Patutnya kita ambillah tanggungjawab bersama. Kita tahu, semua kita, kalau yang nak berkritik itu daripada orang UMNO, kita tahu UMNO yang duk menguruskan COVID. Yang nak kritik dah orang PAS. PAS duk ada dalam pengurusan COVID. Yang nak kritik adalah DAP. DAP duk ada dalam jawatan kuasa itu. Kalau gagal, kita lah yang gagal. Hakikat sebenar, kita tidak gagal. Kalau sekali kita gagal, sekali kita lemahkan diri kita, maka kita mungkin akan menerima pahala yang buruk. Sebab itu kita tidak mampu gagal. Dan hingga masa ini kita tidak gagal. Bagaimana mungkin kalau kerajaan ini gagal, IMF boleh mengiktiraf kita sedang menuju ke arah pertumbuhan ekonomi 6.5% KDNK. Kalau kita kata kita gagal, tapi Standard & Poor kata Malaysia rating A- dikekalkan, antara yang terbaik di rantau Asia. Orang lain menyatakan kita berjaya, kita sesama kita duk bergaduh kata gagal. Tidak lebih baik kita tumpukan masa untuk saling sokong menyokong. Yang dekatkan, yang jauh dekatkan, yang retak kita boleh gabungkan. Daripada kita saling melemahkan satu sama lain. Kerana apa? Kerana agenda kecil yang bersifat peribadi, kita meninggalkan matlamat dan agenda yang lebih besar. Pada saya lah, untuk kerajaan gagal itu mungkin datang daripada orang yang cuba nak menggagalkan kerajaan. Kerana bila kerajaan gagal, maka mereka jadi orang berjaya. Kalau kita berjaya, mereka akan kekal menjadi orang yang gagal sebagai orang yang pernah gagal dan pernah menggagalkan, tapi insya-Allah cuba untuk menggagalkan, akan menang bersama insya-Allah. Bukan ura-ura. Memang terwujud usaha membentuk jajaran baru. Dia terbentuk sejak bulan Ogos tahun 2020. Sebelum orang lain tahu, saya dah terhidu perkara itu. Dan bulan September sewaktu pilihan raya di Sabah, perkara itu telah mula zahir tanpa kebanyakan orang di luar sana melihat. Padahal waktu pilihan raya Sabah itu adalah kemuncak gemeling tenaga di bawah Perikatan Nasional. PAS ada situ, UMNO ada situ, Bersatu ada situ. Sebelum-sebelumnya belum lagi, ya. Dan di situlah bermulanya keretakan dari segi kerjasama dalam muafakat nasional. Itu kenapa? Kerana adanya jajaran baru.
Dan pada bulan September itulah surat diutuskan oleh Anwar Ibrahim kepada istana nak menghadap dan mendakwa beliau mempunyai cukup number. Daripada mana datangnya cukup number pada bulan September tahun 2020? Kalau tidak kerana sudah ada perbincangan mewujudkan jajaran baru. Tetapi secara berselindung, secara tidak dizahirkan, di luar Nur Anwar DAP. Sebab itulah yang PAS pegang, itulah yang UMNO pegang, Nur Anwar, Nur DAP. Tetapi jajaran baru dibuat secara bersembunyi. Kemudian, apabila dapat peluang menghadap Yang di-Pertuan Agong, diberikan secara hitam putih sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Ini saya kata saya akan jawab direct lah ni secara terus terang. Bila tu? Pada 11, 12, 13 hari bulan Oktober. Selepas pilihan raya di Sabah. Pilihan Sabah 26 September. Ya. 23 September Anwar declare that he has got the number. Belum lagi pilihan raya. Pilihan raya 26. Kalau dia declare 23 tu dia kata dia ada number, bermaknanya perundingan telah berlaku sebelum 23 hari bulan. Dan sebenarnya pun kita tahu ada rekod usaha jajaran baru berlaku seawal akhir Ogos dan dalam bulan September. Cuma dia meletup pada bulan Oktober. Bila dia meletup pada bulan Oktober, kerana adanya surat itu, kita berada dalam keadaan serba salah. Sebab waktu itu kita berharap nak buat pilihan raya pada akhir tahun 2020. Maka kita memilih untuk mendiamkan isu sekeping surat yang bercanggah dengan keputusan parti. Kerana ambil atas dasar mengelak mudarat yang lebih besar, kita simpan dulu mudarat yang lebih kecil. Kemudian perkara itu merebak selepas sidang belanjawan, di mana usaha nak menjatuhkan kerajaan oleh jajaran baru diteruskan dengan menarik diri seorang demi seorang, kalau masih ingat. Ya, bila menarik diri itu di saat kerajaan sedang sibuk menguruskan COVID, usaha menarik diri itu supaya nak destabilize the government. Kemudian datang perintah darurat pada waktu itu, maka usaha itu terhenti sekejap. Tapi masih lagi bersembunyi isu jajaran baru ini. Jadi, dan perkara ini membawa kepada sampai di peringkat Perhimpunan Agong UMNO. Dan dalam Perhimpunan Agong UMNO masih lagi ditekankan soal Nur Anwar DAP. Tapi akhirnya dia hanya menjadi lead service. 3 hari selepas PAU, terkeluar lagi berita, percakapan secara langsung yang membuktikan jajaran baru itu adalah satu benda yang benar, bukan satu benda yang jadi ini terbawa-bawa lah. Sehingga kan akhirnya UMNO masih berada dalam kerajaan, yang menikam kerajaan juga datang dari sebahagian daripada kita. Jadi keadaan ini timbul yang sebenarnya letak ke tepi soal individu, ya, yang sebenarnya dari segi gerakan permuafakatan dan pemerkasaan agenda politik Melayu dan Islam, ini adalah satu perkara yang malang. Jajaran baru yang cuba diusahakan itu melibatkan beberapa tokoh dalam pucuk pimpinan tertinggi. Sehinggalah ke hari ini, pada hari ini, kita dengar dualism, kita dengar perbezaan pendapat, ya. Di satu pihak memberi ultimatum pada kerajaan, mesti bersidang dalam masa 14 hari. Hari ini juga kita dengar ahli-ahli Parlimen BN dan UMNO baru keluar statement petang tadi akan terus mempertahankan kerajaan dan tak akan menyokong sebarang undi tidak percaya. Ini saya cakap secara bold, tak usah bersembunyi, jangan bersendiwara bahawasanya ada dualism ataupun ada perbezaan pemikiran yang sangat ketara yang pada saya tak menguntungkan kepada mana-mana juga pihak. Pada saya, jajaran baru adalah formula for disaster bagi politik orang Melayu dan umat Islam. Macam saya katakan tadi, kita telah dipermudahkan oleh Allah SWT sehingga kita telah menggabungkan segala kekuatan politik orang Melayu dan Islam untuk mewujud Perikatan Nasional. Kalau kita renung dalam sejarah politik negara kita, belum pernah terhimpun sebegini ramai dalam kepelbagaian politik orang Melayu dan Islam seperti mana kerajaan yang ada pada hari ini. The best among the Malays, Malay politician, Muslim politician are all in the government. Yang ada di luar-luar tu dah boleh dikatakan pinggiran-pinggiran. Yang terbaik daripada semua parti itu ada kat sini. Kita tak mampu untuk gagal. Kalau kita gagal, dia memberikan refleksi yang buruk
kepada politik orang Melayu dan politik orang Islam itu sendiri. Sebab tu kita tak mampu gagal dan insya-Allah kita tidak akan gagal. Sebab tu kita elok segera perbetulkanlah yang mana derailment yang berlaku. Ya. Kerajaan gagal itu kita tahu telah diwujudkan oleh beberapa individu tertentu. Perkara ini mula diwujudkan pada bulan September menjelang berlakunya belanjawan pada tahun yang lalu. Saya tahu siapa yang mewujudkan dan apa tujuannya. Ialah untuk menghakis kepercayaan kepada kerajaan sebagai satu strategi politik. Ya. Sebab kalau dia macam yang Ahmad Berhormat tanya tadi, kalau tengok pada angka, kalau tengok pada fakta, kita adalah sebuah kerajaan yang cukup berjaya. Tetapi jangan ambil kesempatan daripada kesempitan. Kerajaan tengah sempit, dihimpit oleh pandemik. Soal pandemik ini kita tak tahu berapa banyak nak datang, bila nak datang. Itu ujian Allah kepada kita. Kita tak tahu bila nak datang, varian apa nak datang. Duk selesai satu varian, now dah ada pula varian Delta, mari varian India, mari varian South Africa.